Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini adalah bertujuan sebagai tugasan satu untuk subjek EDUP 2102, subjek sosiologi. Tugasan pada kali ini dikehendaki dibentuk dalam kumpulan yang terdiri daripada maksimum 3 individu. Lalu kumpulan ini terdiri daripada saya, Cikgu Fawaz Saufi bin Mat Muhtar dan juga Cikgu Abdul Rahman bin Maidin. Tugasan pada kali ini ialah membentang dapatan analisis tentang kepelbagaian sosio-budaya di sekolah-sekolah dan implikasinya terhadap pendidikan serta peranan anda sebagai guru. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengetahui dahulu apakah itu yang dimaksudkan dengan sosio-budaya. Baik, perkataan sosio-budaya adalah satu perkataan yang terdiri daripada gabungan dua perkataan, iaitu sosio dan juga budaya. Perkataan sosio itu sendiri mengikut tafsiran Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah bermaksud kemasyarakatan. Manakala perkataan budaya itu bererti peradaban, akal budi, tamadun dan juga kelakuan serta cara berfikir. Maka apabila digabungkan perkataan sosio dan juga budaya itu, ia membawa maksud berupa gaya hidup ataupun amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, yang mana peradaban itu adalah lahir daripada pegangan serta kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Maidin, pelajar PDPP IPG Kampus Perlis, Amilan Oktober 2023. Saya bersama sahabat saya akan membentangkan berkaitan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Sedikit latar belakang berkaitan dengan sekolah yang kami pilih, iaitu sekolah yang kami pilih ialah Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah yang bertempat di Kulim, Kedah. Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah ini ialah sekolah SAR, Sekolah Agama Rakyat, yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan juga berdaftar di bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, di bawah institusi swasta. Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah ini telah diasaskan pada tahun 1950 di Balai Lintang Masjid Jamil Makmur, Masjid Pekan Kulim. Pada tahun 1972 telah berpindah ke tapak yang sekarang. Asalnya sekolah ini hanya membawa pelajaran aliran Arab, tetapi pada tahun 1970-an telah mula memperkenalkan pelajaran akademik dan juga peperiksaan awam bagi para pelajar seperti SRP, PMR dan juga SPM. Seterusnya, sekolah ini juga telah berkembang sehinggalah telah mula memperkenalkan STA, Sijil Tinggi Agama, dan juga STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Sekolah ini juga merupakan antara sekolah yang lama di Pekan Kulim dan mempunyai antara pelajar yang ramai. Terkini bilangan pelajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah ialah 819 orang. Terdiri daripada 413 orang pelajar lelaki dan juga 406 orang pelajar perempuan. Sekolah ini juga mempunyai asrama. Sebahagian daripada pelajar tinggal di asrama dan juga sebahagian pelajar berulang. Jumlah guru ataupun staf di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah ialah seramai 49 orang. Terdiri daripada guru-guru dan ustaz-ustazah yang mengajar dari segi bidang akademik dan juga bahagian diniyah. Sekolah ini juga boleh dikatakan berada di tengah bandar, di Pekan Kulim, dan banyak pelajar boleh dikatakan daripada sekitar Kulim, dan juga ada juga pelajar-pelajar daripada tempat yang jauh yang menetap di asrama. Hal yang sama juga berkaitan dengan guru-guru. Ada guru yang menetap jauh
dan ada juga yang berdekatan dengan sekolah. Jadi ini adalah sedikit sebanyak berkaitan sekolah yang kita akan membuat kajian berkaitan dengan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah tersebut. Seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan guru saya sebentar tadi, Cikgu Abdul Rahman, kini saya akan mengupas beberapa faktor-faktor tentang kepelbagaian sosio-budaya di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Kulim Kedah. Selepas dikaji, kami mendapati terdapat 3 faktor kepelbagaian sosio-budaya yang utama di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah yang mempengaruhi persekitaran sekolah, murid serta guru di sekolah tersebut. Negara Malaysia terkenal dengan pelbagai kaum di dalam struktur masyarakat negara kita. Namun begitu, jika kita lihat dalam bangsa Melayu itu sendiri terdapat pelbagai latar belakang Melayu tersebut. Sebagai contoh, Melayu Kedah Utara ataupun Melayu Pantai Timur yang terdiri daripada Melayu Kelantan dan juga Terengganu, di mana kesemua Melayu ini berkomunikasi menggunakan dialek bahasa Melayu yang berbeza. Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang negeri. Hal ini adalah berpunca. Ada beberapa punca yang menjurus kepada hal ini. Yang pertama ialah ibu bapa bertukar tempat kerja. Hal ini tidak dapat dielakkan. Ada beberapa ibu bapa yang terpaksa ditukarkan tempat kerja ataupun memohon untuk bertukar tempat kerja. Maka dengan itu secara tidak langsung pelajar-pelajar iaitu anak-anak tersebut secara tidak langsung berpindah daripada negeri asal kepada negeri Kedah. Itu isu yang pertama. Punca yang kedua pula ialah ibu bapa yang ingin ataupun mahu melatih anak-anaknya supaya hidup secara berdikari. Hal ini terjadi kepada ibu bapa yang berada jauh di negeri asal masing-masing. Mereka merasakan bahawa dengan menghantar anak-anak jauh ke asrama ataupun ke sekolah-sekolah yang lebih jauh dapat menghasilkan atau menimbulkan perasaan berdikari ataupun naluri berdikari yang mendalam terhadap anak-anak tersebut, di mana berdikari ini adalah suatu aspek yang penting. Manakala punca yang ketiga ialah permasalahan dalam keluarga tersebut. Saya bagi contoh, sekiranya ibu dan juga bapa tersebut bercerai, maka sudah tentu anak tersebut tidak akan mendapat perhatian yang sewajarnya sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang anak. Maka apabila situasi ini berlaku, ibu bapa mengambil keputusan untuk menghantar anak-anak mereka supaya jauh daripada masalah keluarga tersebut. Lalu dihantarlah anak-anak ini ke sekolah-sekolah yang jauh daripada negeri asal mereka. Maka baik, seterusnya, faktor bahasa ataupun kita fokus kepada dialek bahasa tersebut membawa beberapa isu yang berbangkit di dalam sekolah. Yang pertama adalah penggunaan bahasa dialek dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Hal ini berlaku disebabkan oleh apabila berlakunya satu-satu proses pembelajaran oleh murid, pelajar-pelajar yang berasal daripada negeri-negeri yang bukan daripada Kedah menggunakan bahasa dialek mereka sendiri untuk bertanya soalan dalam sesi perbincangan dalam kumpulan dan juga ketika menjawab soalan di dalam penulisan kertas. Sekiranya di dalam kelas itu semasa proses pengajaran dan juga pembelajaran, pertembungan antara dialek ini berlaku semasa proses perbincangan, secara semula jadi akan berlakunya halangan komunikasi antara murid dengan murid. Sekiranya di dalam sebuah perbincangan seorang murid mengeluarkan satu perkataan yang berasal daripada dialeknya, adalah sukar bagi murid-murid lain untuk memahami ataupun mentafsir maksud apa yang hendak disampaikan oleh murid tersebut. Maka hal ini akan berlaku halangan komunikasi antara murid dengan murid itu sendiri. Ada setengah guru yang masih mengekalkan dialek negeri masing-masing. Hal ini akan menimbulkan ketidakfahaman ataupun kesukaran untuk seseorang pelajar memahami apa yang hendak diajarkan oleh guru tersebut. Selain daripada itu, komunikasi antara guru dan juga pelajar itu akan menjadi satu komunikasi yang tidak berkesan apabila sebelah pihak tidak faham apa yang hendak disampaikan oleh pihak yang lain. Maka terdapat halangan komunikasi antara guru dan juga murid dalam hal ini. Dan isu yang seterusnya ialah ejekan yang melampau. Hal ini berlaku apabila terdapat perkataan-perkataan yang berasal daripada dialek negeri lain menjadi ejekan ataupun menjadi bahan gurauan di antara pelajar daripada negeri yang lain. Sebagai contoh, terdapat beberapa perkataan daripada dialek Kelantan yang boleh dijadikan sebagai bahan gurauan ataupun ejekan yang menimbulkan perasaan
tidak puas hati dalam kalangan pelajar daripada negeri-negeri sebelah pantai timur, di mana ejekan dan gurauan itu dimainkan oleh pelajar-pelajar daripada negeri-negeri sebelah utara. Baik, seterusnya kita beralih kepada implikasi faktor bahasa yang lebih kita fokus kepada dialek itu terhadap pendidikan di sekolah. Baik, yang pertama, implikasinya adalah terhadap murid itu sendiri. Implikasi kepada murid yang pertama ialah proses pembelajaran yang berlaku kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid menjadi kurang berkesan. Baik, hal ini adalah seseorang murid itu akan mengalami kurang keyakinan diri apabila sering diejek ataupun sering dipermainkan. Mereka punya bahasa ataupun pertuturan mereka sering dipermainkan oleh rakan-rakan yang lain, maka secara tidak langsung keyakinan diri seseorang murid itu akan menurun. Dan apabila ini ialah implikasi faktor bahasa ataupun dialek terhadap pendidikan. Sekarang kita khususkan pula kepada guru itu sendiri. Implikasi yang pertama ialah guru tersebut akan mempunyai kesukaran dalam pengajaran beliau. Dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran, seorang guru perlu menyampaikan ilmu itu melalui proses pengajaran. Sekiranya proses pengajaran itu tidak dapat dilakukan oleh kerana sekatan bahasa, maupun kita panggil di sini adalah halangan bahasa ataupun dialek, maka secara tidak langsung penyampaian ilmu ataupun dalam perkataan yang sesuai ialah pengajaran itu menjadi kurang berkesan kepada murid-murid yang terlibat. Baik, kita teruskan lagi dengan implikasi faktor bahasa ataupun dialek kepada sistem pendidikan ataupun terhadap pendidikan di sekolah menengah agama tarbiyah diniyah. Baik, untuk pihak sekolah, masalah yang timbul ataupun implikasi yang timbul apabila faktor dialek ini berlaku di sekolah tersebut ialah yang pertama, masalah disiplin kian meningkat. Hal ini terjadi apabila berlakunya ejekan dalam kalangan pelajar ataupun cacian, makian yang berlaku disebabkan oleh perbezaan dialek. Selepas apa yang kita bincangkan tentang faktor bahasa ataupun dialek sebentar tadi, terdapat beberapa faktor ataupun isu-isu yang berbangkit dalam memberi implikasi kepada pendidikan di sekolah menengah agama tarbiyah diniyah. Oleh itu, sebagai seorang guru, terdapat peranan oleh seorang guru ataupun guru-guru yang lain dalam menghadapi implikasi ataupun isu-isu ini. Peranan guru yang pertama ialah bagi menyeimbangi perbezaan dialek yang ada di sekolah menengah agama tarbiyah ini ialah yang pertama ialah melaraskan penggunaan bahasa rasmi di dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Yang kedua pula ialah guru haruslah melatih para pelajar untuk menggunakan bahasa rasmi Melayu yang mudah difahami oleh semua peringkat. Hal ini boleh dilakukan apabila guru memberikan suatu tugasan yang memerlukan perbincangan di dalam kumpulan. Guru berperanan untuk memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan penglibatan murid dalam perbincangan kumpulan, supaya komunikasi antara pelajar-pelajar ini dan juga komunikasi antara pelajar dan juga guru ini boleh berlangsung secara semula jadi tanpa ada halangan daripada dialek, perbezaan dialek maupun bahasa. Baik, faktor yang seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah berkaitan dengan struktur sosial. Di sini kita akan fokuskan berkaitan dengan penempatan pelajar, yang mana ada pelajar yang menetap di asrama dan ada juga pelajar yang berulang daripada rumah mereka ke sekolah. Bilangan pelajar yang menetap di asrama adalah seramai 376 orang pelajar, termasuk pelajar perempuan dan pelajar lelaki, yang meliputi hampir 46% daripada jumlah pelajar. Jadi pelajar asrama hampir 46% dan pelajar berulang adalah 54%. Apabila ada pelajar asrama dan juga pelajar berulang, maka di situ akan ada kepelbagaian yang wujud dalam kalangan para pelajar. Yang pertama, kita akan fokuskan dari segi budaya yang mana ada di asrama dan juga budaya yang ada bagi pelajar di rumah masing-masing. Baik, kita fokuskan di asrama. Budaya yang ada di asrama ialah pertama sekali pelajar terikat dengan peraturan atau undang-undang yang ada di sekolah ataupun di asrama tertentu. Seperti yang kita tahu, setiap asrama ada warden dan mereka akan dipantau setiap masa oleh warden mereka. Dan mereka akan terikat dengan peraturan dan mereka akan jadi lebih berdisiplin.
Dan disebabkan masa mereka telah diletakkan dalam jadual bermula daripada pagi sehinggalah ke malam. Seperti yang kita tahu, di sekolah asrama, pagi mereka perlu bangun pada waktu sebelum subuh dan mereka perlu sembahyang subuh di surau, kan? Dan apabila sekiranya mereka tidak pergi ke surau, maka mungkin ada hukuman yang akan dikenakan. Seterusnya mereka akan pergi ke sekolah dan balik daripada sekolah mereka juga akan memasuki kelas prep. Yang mana kita tahu setiap pelajar asrama akan masuk ke dalam kelas prep untuk mengulang kaji pelajaran ataupun menghabiskan kerja sekolah mereka. Secara tidak langsung mereka dapat mengulang kaji pelajaran mereka dan kerja sekolah mereka juga akan siap di situ. Dan pada waktu petang pula, mereka akan terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukan atau riadah yang masih dipantau dalam lingkungan peraturan-peraturan sekolah ataupun peraturan di asrama. Berbeza pula dengan pelajar yang berulang. Pelajar yang berulang ke sekolah, apabila mereka pulang daripada sekolah ke rumah masing-masing, maka mereka tidak terikat dengan sebarang peraturan di sekolah ataupun asrama. Jadi kehidupan mereka telah bebas. Apabila mereka pulang daripada sekolah ke rumah, maka mereka telah bebas daripada sebarang peraturan dan benda ini bergantung pada keadaan keluarga mereka. Bagi keluarga yang menekankan kepentingan disiplin, maka pelajar itu masih terikat dengan jadual yang telah ditetapkan oleh ibu bapa mereka. Tetapi berbeza juga dengan pelajar-pelajar yang mana mereka tiada sebarang jadual di rumah mereka. Apabila mereka pulang ke rumah, mereka tiada waktu yang tetap untuk belajar atau beriadah. Mereka tiada waktu yang tetap. Jadi, masa mereka tidak teratur. Di situ akan berlaku perubahan yang besar dalam diri mereka berbanding dengan pelajar asrama. Ada pelajar yang disebabkan keadaan ekonomi mereka yang selepas persekolahan mereka akan mencari kerja di luar. Hal ini juga akan memberi kesan pada pelajaran mereka. Selain itu, pelajar yang berulang juga, kelompok ataupun persekitaran kawan-kawan mereka adalah juga daripada kawan-kawan daripada luar, yang mana berbeza dengan pelajar asrama. Pelajar asrama boleh dikatakan kelompok ataupun kawan-kawan mereka adalah dalam kalangan pelajar asrama itu sendiri. Berbeza dengan pelajar luar, pelajar yang berulang, kawan mereka boleh jadi dalam kalangan pelajar sekolah mereka juga, dan juga mereka akan ada kawan-kawan daripada sekolah luar ataupun juga daripada kawan yang sudah tidak bersekolah yang boleh memberi pengaruh pada keadaan mereka, yang boleh memberi pengaruh pada kehidupan mereka. Di sini kita boleh lihat secara jelas perbezaan yang ketara antara pelajar asrama dan juga pelajar berulang. Tadi merupakan perbandingan dari segi budaya. Yang kedua, kita akan bandingkan dari segi kemudahan untuk pembelajaran. Bagi pelajar asrama, mereka lebih terhad dalam kemudahan untuk pembelajaran mereka. Apabila mereka berada di asrama, maka akses mereka dari segi internet dan sebagainya adalah terhad. Maka mereka akan kekurangan sumber untuk pembelajaran mereka. Boleh dikatakan pelajar asrama bergantung sepenuhnya pada guru mereka. Bergantung sepenuhnya pada bahan-bahan yang dibekali. Seterusnya, implikasi yang berlaku disebabkan oleh kepelbagaian pelajar, perbezaan disebabkan ada pelajar asrama dan juga pelajar berulang, maka akan berlaku beberapa kesan. Yang pertama, akan berlaku ketidaksefahaman antara pelajar asrama dan juga pelajar berulang. Pelajar asrama, mereka ada kelompok masing-masing. Dan pelajar berulang, mereka boleh dikatakan bersendirian. Ataupun mereka juga ada kelompok yang tersendiri. Maka di situ akan mewujudkan satu jurang antara pelajar asrama dan juga pelajar berulang. Yang kedua, proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan sempurna. Contohnya, apabila guru hendak memberi tugasan yang memerlukan para pelajar untuk mencari maklumat, maka pelajar di asrama mereka kurang akses ataupun kurang kemudahan untuk mencari maklumat.
yang akan menyebabkan pelajar tidak dapat menyempurnakan tugasan yang diberikan dengan sempurna. Implikasi yang ketiga akan wujudnya pertemuan budaya di dalam kelas. Budaya antara pelajar asrama dan juga pelajar berulang akan berlaku pertemuan di dalam kelas masing-masing. Baik, setelah kita tengok berkaitan dengan faktor-faktor dan implikasi yang telah berlaku, maka di situ guru adalah mainkan peranan yang sangat penting untuk menangani isu yang kita telah sebutkan sebelum ini. Antara perkara yang boleh dilaksanakan oleh guru, yang pertama sekali ialah guru hendaklah menentukan kaedah PDP yang berkesan, yang mana boleh melibatkan pelajar asrama dan juga pelajar berulang, supaya tiada pelajar yang keciciran. Yang kedua, guru hendaklah asimilasikan budaya di asrama kepada pelajar yang berulang, supaya pelajar berulang juga menjadi disiplin seperti pelajar di asrama. Yang ketiga, guru juga boleh melibatkan waris, supaya waris dapat memudayakan seperti mana budaya di asrama di rumah mereka, supaya setiap pelajar ada jadual mereka dan mereka dapat menjadi disiplin di rumah masing-masing. Faktor yang ketiga dalam kita membincangkan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah menengah agama tarbiyah diniyah ini ialah faktor keuangan. Faktor ini merupakan faktor yang popular dalam kalangan sekolah, di mana setiap sekolah akan terdiri daripada pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan keuangan yang sangat berbeza. Fokus utama kita dalam faktor keuangan ini ialah kita fokus kepada pendapatan waris. Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah seliaan Jabatan Perangkaan Malaysia menggariskan pendapatan isi rumah di Malaysia dikategorikan kepada 3 kategori. Yang pertama ialah B40, yang kedua M40, yang ketiga T20. Seperti mana yang terpapar di skrin ini, berikut adalah bilangan pelajar yang dikategorikan mengikut kategori yang telah digariskan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Disebabkan oleh faktor kepelbagaian latar belakang keuangan dalam kalangan pelajar di SMA Tarbiyah Diniyah ini, maka timbullah isu-isu yang melibatkan keuangan. Isu yang pertama ialah kelewatan membayar yuran sekolah maupun yuran asrama. Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar yang berasal daripada latar belakang keuangan B40 dan juga M40. Isu yang kedua ialah peralatan yang dibawa oleh pelajar-pelajar sekolah menengah agama tarbiyah diniyah ini berbeza mengikut pendapatan waris masing-masing. Sekiranya kita lihat, pelajar-pelajar yang berasal daripada keluarga T20 akan mempunyai kelengkapan ataupun peralatan untuk pengajaran dan juga pembelajaran ini dengan lebih lengkap berbanding dengan pelajar-pelajar yang berasal daripada keluarga B40. Dan isu seterusnya ialah perbelanjaan harian pelajar. Perbelanjaan harian pelajar ini sekiranya kita dapat lihat adalah ketika pelajar-pelajar ini waktu rehat di kantin. Baik, apakah implikasinya faktor keuangan itu terhadap sistem pendidikan di sekolah? Yang pertama, murid ataupun pelajar daripada kalangan B40, pendapatan warisnya adalah B40, dalam kalangan B40 akan menjadi kurang berkeyakinan di dalam kelas maupun menyertai apa-apa aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Namun begitu, apabila kita menilai dari aspek motivasi pelajar, kita lihat pelajar di dalam kategori B40 ini mempunyai tahap motivasi yang tinggi untuk berjaya di dalam pelajaran masing-masing. Apabila kita lihat pelajar yang ataupun murid yang berada dalam kalangan T20 ini, motivasinya untuk berjaya di dalam pelajaran adalah kurang sedikit berbanding dengan B40. Hal ini mungkin kerana murid-murid dalam kalangan T20 berada di zon yang selesa. Dan implikasi yang terakhir ialah sumber keuangan dan juga pembelanjaan sekolah akan terganggu sekiranya yuran-yuran asrama dan juga yuran-yuran sekolah ini lewat dibayar oleh murid-murid. Seperti yang kita sedia maklum, sekolah menengah agama tarbiyah diniyah ini adalah sekolah menengah agama rakyat yang mana diasaskan oleh pihak-pihak swasta. Jadi dana daripada kerajaan itu amatlah terhad, maka pengoperasian sekolah
pembayaran gaji guru, pembelanjaan utilities dan sebagainya, itu amatlah bergantung harap yang amat kuat kepada pembayaran yuran-yuran murid. Baik, yang pertama ialah guru tersebut hendaklah memberi layanan yang sama rata tanpa mengira faktor latar belakang keuangan seseorang murid. Antara nilai murni yang boleh diterapkan oleh seorang guru dalam pengajaran beliau untuk memastikan bahawa jurang perbezaan latar belakang keuangan ini dapat disamakan ialah, yang pertama ialah nilai murni bersabar. Bagi pelajar dalam kategori B40, bersabar itu amatlah penting. Jadi seorang guru haruslah menerapkan nilai murni bersabar dalam pengajaran beliau. Yang kedua ialah nilai murni bersyukur. Murid yang berada dalam kalangan T20 hendaklah diajar supaya mengenal erti rasa syukur, supaya beliau tidak menidakkan ataupun tidak memperlecehkan rakan-rakan daripada kalangan B40. Maka itulah peranan guru yang seharusnya dimainkan oleh semua guru di sekolah menengah agama tarbiyah diniyah. Ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum dilaksanakan. Maka sama-sama kita laksanakan supaya jurang perbezaan pendapatan ini tidak dapat memberi impak ataupun memberi implikasi yang buruk kepada pendidikan, kepada pelajar-pelajar di sekolah menengah agama tarbiyah diniyah. Secara kesimpulannya, kita boleh katakan terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan sosial budaya yang berlaku di sekolah. Dan disebabkan faktor-faktor tersebut telah berlaku pelbagai implikasi, sama ada implikasi yang positif ataupun negatif dalam kalangan para pelajar. Oleh sebab itu, para guru perlulah mainkan peranan yang sangat penting untuk menangani isu-isu yang berlaku supaya tiada pelajar yang tercicir dalam pendidikan mereka. Supaya setiap pelajar mendapat pendidikan yang sempurna dan sama rata untuk terus maju ke depan. Sekian saja pembentangan daripada kami berkaitan dengan ketaksamaan sosial budaya di sekolah. Sekian, terima kasih.